Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata Asy-Syekhul Muallif Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, sebagai sambung di atas bicaraannya telah lalu dalam bicara kitanya faslun fi fadilatil ilmi nafi'i. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Munasabahnya kita mengaji hasad ni ayat dia ceritakan tentang ulama usul daripada ahli kitab. Ini hadis dan ayat-ayat ni dah ayat kelebihan alim ulama bagi orang mukmin. Bukan? Tengok ayat dulu, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Tu hak umum orang mukmin, tak akak. Di atas yang lain pada mukmin tak akak. Ini janji daripada Allah. Lepas tu akak lagi di kalangan sama mukmin biasa tu akak lagi pula naik dia. Wallazina utul ilma darajatin. Telah maknanya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah. Bila sebut percaya dengan Allah, sebut satu, pakai maklum hak lagi 5 lagi. Percaya dengan Allah, percaya dengan segala kitabnya. Bukan iman yang ni tu lah. Nah, Allah angkat orang tu atas yang tidak percaya tu. Lepas tu di kalangan sama mukmin angkat pula wallazina utul ilma darajat. Dan mereka ni Allah angkat ke mereka yang diberi akan dia, mereka diberi akan ilmu. Angkat bi berapa pangkat dia tinggi. Ini ulama Islam. Nah, jadi kita dah buat main hina namanya. Nah, Allah Taala ayat sedia akak kita nak jatuh main jangan. Bila itlaq ulama, bila sebut ulama tak ada kena tafsir dah. Sebab kaedah kita dah al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-kamil. Nah, bila ulama usul muradnya hak ni. Murad hak sat ni. Kemudian lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajatin. Tengok lepas dah. Sambung pula mai ayat pula. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang mengaji kaedah Allah maf'ul muqaddam, ulama tu fa'il muakhar, duduk di adatu hasrin hasar. Innama hanya takut akan Allah itu siapa tu? Daripada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah itu oleh ulama. Dia cuma iaitu asalnya oleh ulama. Ada satu qiraah yang qiraah syazah. Qiraah syazah baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Tu hak tu balawah. Tapi kita nak baca tu dari semaya tak boleh. Cuma jadi ke tafsir. Mana atas qiraat tu hanya yakhshallahu asal arti takut. Muradnya yakni yujillullah. Hanya membesar oleh Allah Taala daripada hamba tu akan ulama. Hingga ibaratnya takut Allah akan ulama. Ayat tu Allah Ta'ala membesar dan memuliakan ulama. Siapa? Dia takut. Tu balarah kecak lagu tu. Ayat balarah. Tapi tu kira syazah. Sambung di sini pula. Dan setengah daripada beberapa hadis itu, yakni hadis itu hadis yang menunjuk atas kelebihan ulama yang memberi manfaat, kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan juga orang alim yang memberi manfaat. Itu iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Tengok hadis. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi dan di antaranya Ibnu Hibban. Artinya al-ulama'u mubtada. Bermula segala ulama itu
ialah khabarnya warasatul anbiya'i, jadi mempusakai mereka itu akan anbiya, nabi-nabi. Kita bahas kelimah dulu. Warasah, orang mengaji kaedah jamak taksir. Warasah jamak mufradnya warisun, seorang yang menerima pusaka, orang boleh makan pusaka seorang panggil waris. Bila ramai warasah. Maka segala ulama, kata umum kata, segala ulama tu ialah segala orang yang menerima pesaka nabi-nabi. Tengok tu, kepujian dia tinggi tahu tu. Menerima pesaka nabi-nabi, sedangkan menerima pesaka nabi. Apa menerima pesaka? Apa? Pesaka ilmu. Kerana harta benda yang ditinggal oleh nabi jadi masalah muslimin. Anak dia tak boleh makan. Tengok Rasulullah SAW, harta yang ada milik, masa dia dapat ghanimah dalam perang kan, ada bagi dia untuk dia. Tu. Jadi apabila dia tu meninggal, semua tu dijadi masalihil muslimin. Anak-anak tak boleh makan. Fatimah ada seorang anak dia dah, hak mati selepas dia, hak lain mati sebelum dia berlaku. Anak dia Fatimah, walaupun perempuan pun kalau kita kira bolehlah pesaka nisfu orang panggil. Nah, boleh nisfu, maknanya bagi apa sebelah, dia boleh sebelah anak perempuan. Nah, kalau dia seorang, kalau dia betul berbilang 2 suluh tengah jibak pesaka perempuan. Bila ada lelaki habis semuanya asabah. Kan? Tapi harta jadi tinggal oleh para nabi dijadikan masalihil muslimin. Untuk maslahat kan saku pak agama. Anak taklah ke pesaka. Ada riwayat lepas pada dia wafat, bila dilatih dah Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu anhu, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pernah pergi dakwa dengan Abu Bakar, nak minta bagian sikit daripada hak Rasulullah SAW yang pernah hebah ke dia sebelum masa dia belum mati. Dia belum akan jalan hak hebah dia beri sebelum mati ya. Seperti kita ni bila hak ayah beri kita sebelum pada dia mati, hak tu panggil pemberian cara hebah, bukan pesaka. Tak boleh bagi hak tu. Bila dia mati, tak boleh masuk dia bagilah. Moga dia beri dah, kita terima cukup syarat bah hebah dia masuk sini. Tak nak bagi dah tu. Hak bagi ni masa dia mati pop, ya adanya anak peninggalan. Lepas pada upacara tajhid mayat apa itu ni hutan tak hutan semua, habis lagi barulah pesaka. Maka Fatimah didakwa nak pada pemberian Rasulullah pernah beri ke dia sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya mana bukti, mana saksi. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kena minta saksi atas dia berdakwa. Kerana berdakwa pada Zuhair menyalahi. Mana menyalahi? Dah harta Rasulullah SAW tak boleh siapa. Tak boleh siapa. Dah kata mai dakwa ni menyalahi lah dengan Zuhairnya. Nak pada saksi, dah ada saksi tak apa. Anak saksi 2 orang. Pak orang tahu tak ada, hak tahu ahli je. Pak orang cukup baiklah ahli ni, kalau ada seorang lagi jadi seorang. Abu Bakar tak boleh terima, tak cukup syarat, dia kena 2 orang saksi. Maka tak boleh terima kerana tak cukup syarat saksi, nak 2 orang. Maka seorang je saya nak ahli je tahu. Tak boleh. Tu Fatimah sedih tu. Sedih kat Abu Bakar. Maka wakil hukum tu kena dengan kaedah. Dia kata zalim dah, dia kena dengan kaedah. Supaya orang mencari hukum dengan kita jadi tok hakim, jadi qadi, kita hukum turut kaedah. Tak kena dengan hati orang kelak apa tok qadi ni membela. Tak, jangan kata begitu. Mungkin faham masalah. Itu dah. Kita cerak-cerak betua kita. Orang tua we cerak tu cerak kita, orang tak cerak. Dah mu cerak, mungkin dak wajak orang tak cerak. Orang naklah saksi. Faham tak ada boleh saksi. Ada pun saksi tak cukup syarat, tak boleh terima. Maka dia kira hukum kena dengan kaedah. Tu Fatimah sedih. Hati kata ada setengah riwayat kata Ali tak bai'ah lagi dengan Abu Bakar ketika tu nak raikan hati Fatimah. Yang nak timbang-nimbang. Patut ada dia kata Abu Bakar ni apa dia khalifah sedekah hak Ali macam-macam katalah pula dah tu buat jadi perpecahan. Maka ahli sunnah kata kan dia nak ambil hati Fatimah. Lepas ada Fatimah meninggal, kata dia ada kata setengahnya bai'ah dah. Wallahu a'lam. Jadi tepat nak bicara tadi, ulama adalah warasatul anbiya, mana mempusakai mereka akan anbiya. Pusaka apa? Pusaka ilmu.
Sebab mai pada hujah hadis tu walam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Dan puak-puak Rasul tidak meninggalkan dinar, duit pitih, dinar daripada emas, buat dirham daripada perak, tak ada. Cuma dia tinggal apa? Ingat ilmu. Tu dia. Itulah mana katanya sebab para nabi tak orang lebih, maka ulama dia terima pesaka daripada mereka itu. Sebab tunya adilnya dia, sucinya dia menyampai mengikut bagaimana. Sebab tu dia tu bersih, turun menurun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimu alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istuniya anhu auna nafsahu. Hadis riwayat Imam Baihaqi rahimahullah taala. Artinya yang terlebih afdal, yang paling lebih. Jadi afdal tu kalimah Arab dah kita pergi capur sedak lagi tu yang terlebih afdal. Kalau jumlah betul-betul dan yang paling lebih. Yang terlebih afdal makna yang paling lebih daripada manusia tu. Manusia tu semua ada kelebihan sebab Allah Taala katakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kan Allah Taala dah sebut di ayat awal tu. Apa dia? Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum mimman akhir sekali wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Kami memelihara anak cucu Adam manusia. Akhirnya kami apa dia memberi tunggangan dalam dunia baik di darat kot sebelah kot laut. Kot laut boleh pergi dengan belayar. Kot darat dengan ada kenderaan darat. Apalagi zaman dulu mai zaman kita ni tambah pula kenderaan udara, masalah kenderaan darat lah kita kata. Allah Ta'ala memuliakan. Lepas tu Allah Ta'ala kata dan kami melebihkan mereka itu anak cucu ada di atas makhluk-makhluk yang lain. Tengok pada umum manusia. Sebab tu mazhab kita Syafi'i, manusia anak cucu Adam dihukum suci. Sebab Allah Ta'ala kata kami memulia. Sebab mulia tu suci tu. Sekalipun walaupun dia kufur dengan Allah Ta'ala. Kalau dia mati pun suci. Hingga kalau kena najis panggil mutanajis. Itu mazhab kita Syafi'i. Tapi setengah mazhab tu adalah bukan kata najis dengan sebab mati. Kita tak. Ketika hidupnya suci, ketika matinya pun suci. Kalau kena benda najis panggil mutanajis. Sebab Allah Ta'ala kata walaqad karramna bani Adam. Tak ada makna memelihara kalau najis. Ini jalan istinbat balik Imam Syafi'i. Tu berikut katanya anak Adam ni suci. Sama ada ketika hidup dia mati sekalipun mereka kufur. Pada ayat innamal musyrikuna najasun ai fil i'tiqad. Ini jawab kata najis i'tiqad pegangan seperti dengan benda najis. Tu. Kemudian Allah Ta'ala melebih semua anak Adam tu lebih di atas makhluk yang lain. Umum ayat tu. Mari di sini pula selebih-lebih yang terlebih afdal daripada manusia segala manusia. Kalau turun bersegala lagi kerana perkataan nas tu jamak. Yang terlebih afdal daripada segala manusia secara umum iaitu siapa? Mukmin yang alim. Mukmin tu lebih dah sifat dengan al-alim. Hingga lebih dia siapa tahu mana fardu takdir allazi ialah orang yang kerana tu lagi in ihtija ilah. Ni in asalnya in ihtija. Bahkan apa nama ni bila kita wasa kena gugur hamzah wasa tu. Ihtija tu gugur. Bila gugur baris nun tu dia berbariskan. In ihta tak baca itu. Inih ija ilaih. Jika dikehendaki orang kepadanya, kalau orang perlu kepada dia, ada masalah nak tanya, kita cari dia. Nafa'a, najaya beri manfaat ia mukmin yang alim tu. Yang ni akan dia akan siapa? Akan orang yang berhajat tu.
Bila orang ada hajat dengan dia, gi tanya hatu, tanya ni masalah tu, dia hurai-hurai, oh cerah faham. Boleh manfaat. Sebaliknya kalau orang tak ada pelupa ke dia. Wa inistughniya anhu, dan sekiranya dikayakan daripadanya, orang tak ada siapa cari dia, tak ada bahajat apa ke dia, balik dia nascaya nafsahu, nascaya mengkayakan ia mukmin alik akan dirinya. Dia tak ada apa, muka dia tahu dia apa masalah dia nak buat, dia tahu. Balik orang tak tahu, bahajat cari dia. Dia hurai manfaat boleh ke demo. Nama dia nafaat, dia beri manfaat ke orang lain. Orang tak bahajat ke dia tak ada apa-apa, dia ada dengan ilmu dia, dengan amal dia. Orang jatuh dia tak jatuh. Orang bahajat dia, orang bahajat tu boleh manfaat. Orang tinggal dia, tak ada kekurangan apa, dia ada dengan ilmu dia, dengan amal dia. Masya-Allah. Tak ada nak buat ke lagu ni. Mbah tak pecah, salah itu lah. Tu ini di antara kelebihan. Inilah nak nyata kata berbeza dengan hak tadi. Hak tadi ulama usul tadi, ahli kitab tu. Sebab itulah hadis-hadis yang semacam ini, ayat-ayat tadi memberi galakkan kepada kita yang menuntut ilmu syarak ni, letak azam di hati dah. Jadi tujuannya kita nak menghilangkan kejahilan. Semua ni kita ni mai daripada tak tahu, kerana Allah mensyaratkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, hal keadaan kamu ketika keluar kamu tak tahu akan syai'an, sedikit pun tunakirah halaman api, sikit pun tak tahu. Betul lah kita daripada tak tahu. Lepas tu duk koho tahu. Rajin menanya banyak tahu. Tu dia, rajin belajar banyak tahu. Tu dia. Kalau orang bahajat ke dia, dia boleh beri manfaat ke orang lain. Kalau orang terkaya dari dia boleh mengkayakan diri dia. Aghna nafsahu. Ia terkaya daripada orang. Yang maksud tu. Nascaya mengkayakan ia akan dirinya. Banyak ada waktu taklid sikit, yakni jika orang tidak perlu daripadanya, nascaya dia terkaya daripada orang lain. Ada tengok waktu taklid sikit. Hadis yang satu lagi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Artinya sehampir-hampir segala manusia ataupun yang terlebih hampir segala manusia daripada derajat, daripada pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Kalau orang jadi nabi dia bersifat dengan nubuwah. Orang nak panggil kata alim bersifat dengan ilmu. Tidak tak sah nak kata alim, mengaji isim mustaq, nak kata alim mestinya zat bersifat dengan ilmu. Dia kata sedekat-dekat, maknanya terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, siapa terdekat sekali? Ahlul ilmi. Allah, ahlul ilmi. Sebab tu bila kita sebut ulama, kita sahaja dan sunat diucap tarahum ataupun taradhi. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, adapun rahimahullah taala, adapun qaddasallahu sirrahu, dia penjumlah doa ya. Pada maknanya rahimahullah, semoga-moga Allah berrahmat ke atasnya, ke akannya. Qaddasallahu sirrahu, semoga-moga Allah menyucikan hati mereka. Kita doa kita, boleh kita ada segi doa. Jawab, lama apa kita? Ya, itu. Jangan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u, ini setengah pada hebat kira Isa, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summa al-ulama'u summa asy-syuhada'u. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya
Dia tulis tu yang memberi syafaat. Kalau kita tua tak ada yang maknanya. Boleh beri syafaat, dapat memberi syafaat pada hari kiamat tu oleh 3 bagai manusia, 3 golongan manusia. Siapa tu? Iaitu ni aja jumlah maksud. Nah, kalau jumlah itu betul al-anbiya fa'il bagi yashfa'un. Boleh beri manfaat pada hari kiamat oleh satunya anbiya, para nabi-nabi. Kemudian yang nombor 2 al-ulama'u. Kemudian ulama boleh beri syafaat. Kemudian syuhada, orang-orang mati syahid. Kerana berperang, mati di dalam perang kerana meninggi agama Allah. Lebihnya dia kematian dia tu, siapa dia boleh syafaat orang lain. Kerana dia dah jaga agama kami tu, dia boleh syafaat orang lain yang berdosa, yang salah, dia syafaat boleh. Begitu juga ulama. Sebagaimana dia dah beri ajaran, tinggal karengnya kita orang belakang boleh duk kenal. Sepodok dah pelita cerah sebab dia. Jadi di dunia menepati dia syafaat dah. Bila hilang kejahilan kita dari segi tiap ilmu, akhirat esok dia boleh syafaat. Kan nak syafaat ni tak boleh, saya tak izin. Walau Nabi, mana Nabi pun tak boleh nak syafaat, saya tak izin kan. Betul ingat betul asyafa'atul uzma dah. Tak ada siapa berani syafaat ke tu. Adam tak berani, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam tak berani. Peralakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila siapa ke Nabi kita, ana laha, aku syafaat ni aku. Allah situ ngadang kena sungguh Muhammad ni mulia dan lebih. Tak dunia dia menduk macam-macam dengan dia. Akhirat nyata selalu dah. Walah dia tu makna kelebihan dia tu di dunia dan dunia akhirat. Sayyidul anbiya wal mursalin, tapi orang tak beriman dengan dia, kata macam-macam ke dia. Tuduh macam-macam. Buat akhirat Tuhan nak perkenalkan dia, buat pergi kot lain dulu. Ilhaj minta tolong Adam dulu, kerana Adam bapa manusia, Abul Bashar. Adam tak mengaku, Anda tak sanggup. Lastu laha syafaat bukan urusanku. Nafsi nak bawa diri aku hari ni. Tak nak pada orang lain, bawa diri aku je hari ni. Begitu pergi ke Nuh, perala pergi ke Nuh kata demikian, pergi kepada Ibrahim sampai ke Musa sampai kepada Isa, jawab sama je. Pakat tak sanggup belaka, perala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selalu dah ana laha ummati masya-Allah. Aku. Lepas itulah dia sujud di satu tempat, maka disuruh akadkan sujud, mu nak gapo minta. Sal tu'ta. Minta Muhammad, mu nak minta gapo diberi kamu. Isfa yusaffa tusaffa. Mu nak syafaat apa diberi syafaat kamu. Allah ni kita dah minta wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata. Al-Mahmaqam Mahmud je lah tu syafaat Jumaat. Semua kena jala sungguh Muhammad. Tapi jala pun kena dalam penjara dah, nak apa boleh dia weh. Kena pegang tangan tengok dah tak kita kan. Tu nak suruh bertaubat sebelum gharah, sebelum nyawa ditenggarakkan. Sesungguhnya Allah senantiasa buka pintu taubat selama nyawa tak sampai kepada gharah. Itu dia bahawa Allah Ta'ala ni mana innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharri au kama qala. Selama nyawa tak sampai ke gerak. Tapi itu masih terbuka. Waktu pintu secara khusus, ada pun pintu secara umum kalau orang mau panjang naik matahari sebelah balik barat. Situ tutup secara umum, orang hidup masa tu gak menyesal pun tak lewat apa dah. Tutup dah la yang fa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tak bermanfaat lagi akan orang kufur oleh iman mereka bila naik matahari. Dua itulah secara umum, hak siapa nyawa sini, hak secara khusus masing-masing. Jadi alhamdulillah kita orang mukmin dari keturunan lagi. Lepas tu kita duk jaga kawal dengan menuntut ilmu, tambah mari duk mendengar dan azam kita hati semoga-moga aku dalam keadaan kesihat, belah ni lah aku nak mendengar. Belah ni lah aku nak menutup. Kita kan? Sampai kepada saat terakhir.
Oh banyak ada kena sakat, tak ada sakat, ya ilmu tak ada sakat. Ilmu ni ilmu banyak tidak terpantai. Tengok tara Nabi Musa Rasul kita tanya ke dia. Tak tahu juga. Yang ayat tu ilmu di sisi Allah ni banyak tak terhingga. Hingga Allah Ta'ala kelah betul nak kelah tak boleh. Ni kelah apa? Tak boleh. Pada dunia bagilah. Ni pakai PhD, profesor. Pada dunia dah bagi. Tak ada akhirat tak nak bagi. Jadi sendiri je akak. Yang ni kelapa tu dah gelar belakang lah. Anak murid ni sebagai beradat, ini sebagai seorang asyik, al-alimul allamah, ar-rabbani. Anak yang belakang dah hormat ke dia. Dia biasa gitu ya. Kalau dia panggil Syafi'i saja tak ada apa-apa dia tu. Cuma tak ada beradat lain ni lah. Ya Muhammad, tak ada apa lek dia. Ya Muhammad lah je nama Muhammad sungguh. Tapi jahat adat lek kita ni lah. Jadi tu email, "Hai mak, Allah mau panggil siapa ni?" Ya nama Muhammad. Tak kata email demo, tu email. Kan nak panggil mak dia nama Muhammad. Kena tak bukan tak kena tapi gak jahat adat lah weh. Kan nama tak panggil tu email tak leh ya budak adaku. Lebih dah lah weh bila dah leh. Pecah perut lah. Ya budak adaku, budak nama kepala semua dulu. Allah akbar, jangan. Jadi tu email, tu email tu dia bagi hormat. Kita tua, dia hormat kita segi kita tua. Kita hormat dia dari segi dia terpangkat. Bi kena cara duduk jadi Allah semacam gitu tak boleh. Tu dia. Allah. Inilah kita mengaji beberapa hadis dan beberapa ayat cukup dah untuk jadi dalil. Tak nak balah banyak lagi, kena cari banyak lagi. Cukuplah. Wa kafa bihadhil ahadis. Cukuplah dengan sekadar ada ni untuk jadi kata ini kelebihan ilmu syarak. Ini kelebihan orang punya ilmu syarak. Kita sebagai hormat bila sebut pak doakan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata guru kita rahimahullah taala. Nanti kita doakan. Dia mau sebut kita pun doa. Kita yang masih hidup ni hafizahullah. Semoga Allah Taala jaga. Tu kita masih ada lagi hafizahullah. Kita ala kulliha pentingnya doa selamat, doa kebaikan, doa rahmat. Tu bagi sebut ulama usul tadi. Semoga merahmat insyaallah kita. Tengok. Itulah di antara lain cukuplah dulu bab ni dan berikut masuk pasal yang lain faslun fi fadilati talibil ilmin nafi' ula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka